sesatlah di padang pasir. Ditakdirkan hanya ada seekor babi ikut di belakang. Janganlah bayangkan, macam pelik pula ada babi di tengah jalan, tengah padang pasir kan. Kenapa banyak mazhab ni? Sebab di kutub utara penuh dengan ais, di Malaysia penuh dengan sungai dan lautan. Jadi pelbagai mazhab ni antara puncanya, faktornya adalah perbezaan geografi tempat tersebut. Kalau di negara luar, Mesir contohnya, Saudi, tempat ni panas. Panas dia tu sampai sakit hati lah panas dia tu. Panas dia, panas sampai buka baju lah katakan. Buka baju pun panas juga. Kalau kat Malaysia lain pula, sejuk, panas, berpeluh, bau ketiak. Itu Malaysia punya style. Dekat Arab panas dia tu kering, dia tidak berpeluh sangat. Itu contoh perbezaan geografi pada sesetengah tempat. Dan contoh zakat lah. Kita bayar zakat dekat Malaysia, sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i, kita bayar zakat tu mesti menggunakan makanan ruji kita. Contohnya beras. Tapi sesetengah mazhab sebut bahawa boleh membayar zakat dengan duit. Ada pendapat mazhab lain yang kita ambil dan kita guna di Malaysia. Jadi kita fikir secara maslahah ammah, kita tengok kebaikan yang lebih besar untuk masyarakat. Kalau kita simpan beras ni, habis kena makan tikus, rosak. Jadi dia tak tahan lama. Tak bijak lah, tempat simpan pun mana kan, tak banyak. Jadi kita gunakan pendapat yang lebih banyak manfaat dan gunakan wang ringgit. Jadi berbeza pendapat itu adalah satu rahmah. Tapi kalau dijadikan pergaduhan, itu satu bala. Itu adalah pilihan pada kita. Sebenarnya bukan tempat mazhab je tau. Ada banyak lagi mazhab, ratusan. Tapi yang famous 4 ni. Dan cuba tengok Imam Syafi'i waktu dia di Mesir, pendapat dia lain. Waktu di tempat lama dia, lain pendapat dia. Bahkan kadang-kadang hukum yang dikeluarkan tu macam bercanggah sebab berbeza tempat. Perbezaan itu diambil kira oleh Islam. Itu adalah salah satu kelebihan pada ilmu fiqh yang Allah bagi pada manusia. Dia berubah mengikut keadaan. Ada hukum yang boleh berubah, ada hukum yang tak boleh berubah. Contohnya makan khinzir. Kita sesatlah di padang pasir. Ditakdirkan hanya ada seekor babi ikut di belakang. Janganlah bayangkan, macam pelik pula ada babi di tengah jalan, tengah padang pasir kan. Dia seekor je. Pasalah kita makan dia kalau tak ada makanan dah. Tapi ada syarat dia. Tak boleh makan berlebih-lebihan. Ad-darurah tubihul mahdurat. Apabila dalam keadaan darurat, perkara-perkara yang diharamkan dibenarkan. Wal mahzurat tuqaddar biqadriha. Tapi contoh babi tu kan, makan tak boleh kita BBQ di satu badan tu kita makan, termasuk di kaki-kaki sekali. Hanya sekadar untuk hidup saja. Kalau kenyang tu sampai sedawa tu, dan macam haram, tak ada boleh. Ada satu lagi, kita jalan di padang pasir, tak ada air dah, sesat. Tiba-tiba terjumpa botol. Bukan jin, tapi arak. Ada minuman. Boleh minum ke tak? Minum bagilah haus je. Itu yang kami jawab pada syekh kami. Minumlah syekh, hilang haus saja. Lepas tu syekh kan dah tua, dia gelak. Ya bint, inti khata. Saya salah. Kenapa? Sebab arak ni kalau kita minum, dia tidak menghilangkan haus. Sifat arak dia macam tu. Lepas tu tahu lah sifat manusia ni, bila dia kehausan, dia akan minum guguk. Dia tak akan minum seteguk dua. Dia akan minum sampai habis satu botol. Itu sifat manusia. Dah habis tu dia mabuk. Bintang mati kat padang pasir. Tadi daripada makan khinzir tadi dengan minum arak, lagi teruk minum arak ni mati terus. At least makan khinzir tadi hiduplah sekejap-sekejap kan, boleh jalan lagi, cara jalan keluar. Ni kalau arak tak boleh minum, diharamkan. Jadi antara faktor terbesar kenapa mazhab ini ada 4, ada banyak. Faktor terbesar dia adalah kerana perbezaan budaya, perbezaan geografi, perbezaan cara hidup dan sebagainya. Tengok muka pun dah beza lah. Orang-orang Sabah ni contohnya saya kan, pendek-pendek, handsome-handsome, comel lah. Tapi beza dengan orang USA. Tu tinggi, hidung. Lain. Cara hidup tu pun lain. Makanan pun dah beza, apatah lagi hukum hakam. Tapi ingat, hukum hakam ni dia ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Ada yang kekal seperti itu, ada yang tak kekal.